Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sudah pun mengetahui bahawa Idrus Harun, iaitu AG Malaysia, yang baru saja diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi AG Malaysia bagi tempoh 6 bulan yang akan datang sekali lagi. Rupa-rupanya ada sebab mengapa dia dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu dinyatakan sendiri oleh Azalina Osman. Idrus dilantik semula kerana mungkin ada kerja yang belum selesai. Demikian kata Azalina. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, beliau tidak terlibat secara peribadi di dalam pelantikan semula Peguam Negara, iaitu Tan Sri Idrus Harun. Beliau berkata Peguam Negara hanya bertanggungjawab kepada Perdana Menteri dan bukan kepadanya sebagai Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Katanya dalam kenyataan itu, mungkin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada alasan tersendiri untuk menyambung lantikan Peguam Negara untuk tempoh 6 bulan, tetapi bagi saya apa yang sebenarnya perlu kita lihat ialah mungkin ada kerja yang belum selesai, katanya lagi. Azalina berkata demikian pada satu sidang media selepas beliau merasmikan satu pelancaran program celik kewangan klinik insolvensi dan klinik bantuan guaman di Kota Tinggi hari ini, ketika beliau diminta untuk mengulas tindakan sesetengah pihak di media sosial yang mempersoal penglibatan beliau dalam pelantikan semula Idrus Harun. Beliau berkata selaras dengan Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan Perkara 145, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun memperkenankan pelantikan semula itu selepas menerima nasihat daripada Perdana Menteri. Semalam, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali telah mengumumkan Idrus Harun dilantik semula sebagai Peguam Negara untuk tempoh selama 6 bulan lagi berkuat kuasa 6 Mac ini. Dalam perkembangan lain, Azalina berkata Akta Insolvensi 1967, 1967, Akta 360 yang akan dipindah bakal dibawa ke Parlimen pada awal bulan depan. Beliau berkata, terdapat 6 cadangan dasar akan dibawa, di antaranya untuk membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan secara automatik agar bankrupt boleh dilepaskan daripada kebankruptan dalam tempoh yang lebih singkat. Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan baru-baru ini ada menyebut mengenai insolvensi untuk pelepasan kebankruptan dan kita sasar pelepasan atas pindaan akta insolvensi ini dalam melibatkan 130,000 orang daripada 260,000 kes, katanya lagi. Azalina juga berkata Jabatan Perdana Menteri akan menambah baik dan memperluas lagi bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman selain Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan melalui akta khusus dan agensi tertentu untuk memberikan perkhidmatan termasuk di dalam kes jenayah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berdoa semoga Idrus Harun, iaitu AG Malaysia yang baru yang diperkenankan oleh di-Pertuan Agong, akan menjalankan tugasnya sehingga tugas itu selesai, sehingga kerja itu selesai. Ada misteri di sebaliknya, kita akan rungkai perlahan-lahan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kerajaan perpaduan sekarang ini ternyata memang mau berusaha untuk membantu rakyat yang sedang dalam tekanan hidup kerana kos sara hidup yang sudah meningkat dan pelbagai lagi tekanan-tekanan yang lain. Walaupun banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini, timbullah pihak-pihak tertentu yang menggunakan banyak sekali taktik-taktik kehabisan modal. Taktik-taktik sudah kehilangan modal, tak ada apa lagi nak dicakap, terpaksa pakai taktik-taktik yang lucu kadang-kadang. Termasuklah Menu Rahmah. Menu Rahmah satu inisiatif tanpa modal yang sebenarnya sangat bagus, yang membuatkan PAS seperti hilang akal. Kita dengar, kita sudah tahu, kita sudah memerhatikan bagaimana ahli politik terutama daripada parti PAS yang menggunakan Menu Rahmah ini juga sebagai satu agenda politik yang menyebabkan lawak jenaka terjadi dan menyebabkan apa orang kata kontroversi isu yang melanda. Menu Rahmah satu inisiatif tanpa modal yang membuatkan PAS seperti hilang akal. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Setakat ini sejak terbentuknya kerajaan perpaduan, dua perkara yang didapati paling membuatkan PAS sakit hati dan benci sekali. Yang pertama, Anwar Ibrahim, dan kedua Menu Rahmah. Selepas Tun Mahathir Mohamad, PAS barangkali dalam kedudukan kedua sebagai suspek yang paling benci kepada Anwar Ibrahim. Sama seperti Tun Mahathir, PAS barangkali tak boleh terima langsung Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. PAS juga sentiasa cuba menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri, baik ketika parti itu berada dalam Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, dan lebih agresif setelah ia tidak lagi menjalin sebarang kerjasama dengan PKR. Apabila akhirnya Anwar berjaya juga menjadi Perdana Menteri, tentunya bukan kepalang sakit hati dan bencinya PAS kepada pengurusi Pakatan Harapan itu. Ditambah ketika itu, bagaimana rakyat dilihat amat menerima baik kepimpinan Anwar dan sentiasa menyerbu ke mana saja beliau pergi. Disertai pula dengan dunia pun sama hangat mengalu-alukannya. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa meluap-luapnya perasaan benci dan sakit hati PAS itu. Terutama sekali Hadi Awang ketika Anwar jadi Perdana Menteri, dia pula telah hilang gaji. Sebab itu usaha propaganda PAS serta Hadi yang tanpa henti kononnya Anwar akan tumbang tidak lama lagi, tidak lain hanya didorong oleh rasa benci dan sakit hati itu saja. Tiada sebab lain selain daripada itu yang mendorong, serta Hadi sentiasa berusaha mencari jalan untuk menebuk atap untuk menjatuhkan Anwar. Meskipun disedari, kerajaan perpaduan ini dibentuk atas titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Malah walaupun dikepung dengan akta lompat parti sekalipun, yang pada hakikatnya kerajaan hanya mungkin bertukar melalui PRU, PAS sentiasa membakar hati para pengikutnya dan walaunnya tentang kemungkinan Anwar boleh tumbang pada bila-bila masa. Suka hatilah nak buat apapun Tok Guru, bak kata Anwar, biarlah Hadi terus merancang dan mengigau. Yang kedua yang paling membuatkan PAS benci dan sakit hati ialah Menu Rahmah. Menu Rahmah oleh Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tiada usaha atau inisiatif lain daripada kerajaan selain Menu Rahmah yang membuatkan PAS memperuntukkan banyak masa dan tenaga untuk mencari salahnya. Menu Rahmah adalah inisiatif kerajaan perpaduan untuk menyantuni golongan miskin dan bagi memastikan mereka sentiasa kenyang melalui pengenalan harga
serendah RM5 untuk satu hidangan. Okey. Panjang dia punya artikel. Dan panjang artikel dia kamu boleh baca di syahabudinhussein.com. syahabudinhussein.com.net. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bacakan sedikit lagi. Tapi saya bacakan 2 perenggan terakhir. Yang nyata, Menu Rahmah telah membuat PAS seperti hilang akal dan berpolitik dan lupa adab Islam yang sebenar. Dalam hal ini, kalaulah semua menteri dapat memikirkan satu inisiatif baru bagi setiap kementerian yang menyerupai Menu Rahmah yang kesan langsungnya dapat dirasai oleh rakyat, dicampur dengan kepimpinan Anwar yang terus diyakini, bukan saja pembangkang seperti PAS yang akan kehilangan modal dan mati akal, malah kerajaan perpaduan ini senang-senang boleh kekal memerintah negara lebih lama lagi. Ditulis oleh Syahabuddin Hussein 3 Mac 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.